Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama sekali saya ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir, sama ada dalam talian Zoom, di live Facebook ataupun di YouTube. Dan insyaAllah seperti biasa pada setiap minggu, hari Ahad malam Isnin kita akan adakan perbincangan dan usrah Nadwa Ilmuwan ABIM. Dan kali ini adalah usrah ilmuwan siri yang ke-72 yang bertajuk Kenderaan Elektrik Getah Kampung Menyahut Seruan Bukan Hanya di Tajam. Jadi yang akan disampaikan oleh Datuk Prof. Dr. Kamarul Azizi Ibrahim yang merupakan pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mapan Nadwa Ilmuwan ABIM. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Prof. Kamarul untuk berkongsi berkaitan tajuk yang sangat inspirasi, yang sangat interesting ni. InsyaAllah. Tafadhal mashkurah. Terima kasih Saudara Zul Aiman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kali ini saya akan membincangkan satu topik yang saya rasa amat penting kerana ianya akan menjadi perkara yang penting kerana kebanyakan negara telah decide bahawa mereka akan menukarkan kenderaan yang ada sekarang ni, kan kebanyakan kita mempunyai kenderaan yang berasaskan kepada combustion, iaitu pembakaran pembakaran minyak kepada satu kenderaan yang menggunakan elektrik. Mengapa saya kaitkan dengan getah? Kerana getah ni memang telah menjadi satu isu sejak daripada mula dibawa di Malaysia. Harga getah ni turun naik daripada mula-mula dulu dan akhirnya jatuh segi sekarang teruk ni. Tetapi kita di Malaysia masih banyak lagi penanam getah dan terutama dalam bahagian penanaman yang bukan dalam bentuk estate tetapi dalam bentuk individu. Jadi apakah harapan mereka ni? Adakah patut mereka tebang semua pokok getah ni dan lupakan untuk mendapatkan kehidupan daripada getah, ataupun mereka melihat perubahan yang berlaku di dalam teknologi sekarang ini? Dan kenderaan elektrik adalah satu teknologi yang mendatang dan ia akan menjadi penting kerana kita sebenarnya tak ada pilihan dari sudut ini. Jadi saya akan tunjukkan nanti bahawa getah akan menjadi asas kepada perubahan yang baru ini, yang agak unik ini. Dan ianya hanya tidak tertumpu kepada tayar kerana bila kita cakap pasal getah kampung ni, kita akan cakap mengenai tayar. Saya tidak akan menceritakan mengenai tayar. Dan negara-negara yang mengeluarkan getah ni banyak sebenarnya pada masa ini. Tapi kalau kita tengok pada gambar saya pada muka depan ini, saya menggunakan tomato pula. Potato iaitu apa nama, ubi Ubi ni kalau kita cucukkan pada dua bahagian dan kita ukur, kita akan dapati ada arus mengalir kerana bateri dia akan menjadi seakan-akan bateri Jadi ubi ni kita boleh dapat dekat dapur lah, pergi kat dapur dan cucuk ni dan ukur dia punya arus, maka kita dapati akan ada arus mengalir. So itulah dia bateri yang paling simple sekali. Jadi ini pokok getah lah bagi siapa yang masih tak pernah tengok pokok getah. Selalunya pokok ni ditanam tersusun supaya senang untuk kita mengambil getah tersebut. Jadi kalau tengok rajah ni, ini adalah getah yang kita akan ambil itu.
Dan selalunya ya, kita menoreh ya, dalam kes ni seorang pakcik ni dia menoreh ataupun memotong pada batang pokok getah tersebut. Jadi bila dia potong, dia akan dapati akan keluar getah. Dan oleh kerana ianya getah ni, dia akan menjadi beku, seakan-akan beku lah. Maknanya dia akan menjadi keras ya, kepada suhu apabila naik suhu tinggi sikit ya. Jadi selalunya orang yang menoreh getah ni kita tak akan jumpa ya pada siang hari ya. Dan bagi siapa yang familiar dengan orang cuba mengambilkan getah ni, mereka akan lakukan biasanya sebelum subuh ya. Jadi sebelum subuh dia akan bangun dan dia akan pergi potong seperti ini getah tersebut, dan getah itu akan mengalir dan dibiarkannya, dan dia akan mengalir dan duduk katakan dalam bentuk tempurung ini. Dan bila siang harinya, selalunya selepas subuh, dia akan datang balik untuk kutip. Jadi seorang penoreh getah kena melakukan 2 step ya, dalam dia mengumpul getah tersebut. Pertama dia kena toreh, itu nama dia toreh. Nama dia toreh getah tersebut untuk mengeluarkan getah, dan pada sebelum subuh, dan lepas subuh tu dia akan datang untuk kutip pula getah tersebut. Jadi getah asli ni dah menjadi memang penting ya dalam ekspor Malaysia ya. Hampir 20 sentri dah ya. Dan dia menjadi pada awalnya ya, dia adalah ekspor utama ya bagi Malaysia ya, ekspor utama bagi Malaysia. Dan masalahnya oleh kerana macam mana saya terangkan tadi ya, kita memerlukan 2 step ya dalam mengumpulkan getah ni. Jadi ianya ialah labor intensif ya, apa yang kita panggil sebagai bergantung berat ya kepada labor. Dan inilah menyebabkan ramai orang kampung suka melakukan kerja ni ya, kerana sebelum subuh mereka akan bangun untuk menoreh, dan lepas subuh tu dia datang balik dan kutip. Jadi cerita macam mencuri getah apa semua ni tu perkara biasa lah ya. Dan malam itu oleh kerana terlampau gelap ya, mereka pergi menoreh itu pun kadang-kadang membahayakan ya. Kalau ada ular ke, ada singa ke, rimau, singa mungkin tak ada lah, rimau ya mungkin ada ya dalam hutan tersebut. Jadi banyaklah kes-kes seperti itu. Tapi it is labor intensive, maknanya kita memerlukan orang yang ramai ya, untuk menoreh getah ini. Jadi pada perubahan sentri 20 itu kita dapati masa itu population kita agak kecil ya, about 1.7 million. Jadi pada ketika itu kita dapati kita tak cukup labor ya, tak cukup orang-orang yang boleh yang menoreh getah ni. Jadi oleh kerana perkara tersebut kita dapati banyaknya kita terpaksa mengambil penoreh daripada luar negeri ya, luar negara. Dan apa yang berlakukan pada ketika tersebut ialah ramai ya, daripada India telah datang ke Malaysia untuk menjadi penoreh getah. Dan harga getah ni mula naik ketika Amerika mula memperkenalkan automobil ya, memperkenalkan kenderaan. Jadi bila memperkenalkan kenderaan, mereka dapati roda yang terbaik ialah roda getah ya, menggunakan getah. Jadi masa itu Malaysia adalah pengeluar getah nombor 1 dunia ya. Jadi apabila Amerika menggunakan getah ya, untuk roda kenderaan dia, jadi harga getah tu naik melambung ya. Jadi ramailah orang-orang kampung menjadi kaya ya, pada masa tersebut. Dan saya ingat lagi masa itu saya baru tingkatan 5 ya. Ibu bapa saya terus suruh pergilah menoreh getah sementara menunggu MCE. Masa itu saya MCE keluar dia, kerana harga getah mahal, memang mahal masa itu. Saya apa orang kata kawasan, walaupun tanah di tempat saya duduk itu kecil saja, tetapi apabila sebelum subuh saya pergi menoreh, lepas itu saya pergi surau solat subuh, kemudian balik dari itu saya pun pergi kutip balik. Bolehlah kurang-kurangnya anak muda
untuk ada tiba-tiba ada duit, ada duit yang banyak. Bila dikumpulkan getah-getah tu untuk dijual. So itu adalah zaman dululah, ketika kita menuai getah dahulu. Jadi daripada share kita mengenai ini, makin lama makin turunlah. Ini adalah beberapa, ini kalau di estate sekarang tak banyak estate dah. Jadi kalau kita lihat Malaysia dengan the rest of the world, kita dah berkurangan lah dari segi production kita, dan dari segi ekspor untuk tujuan pembangunan negara, dia dah turun lah daripada tahun 1964 ketika itu agak tinggi about 40%. Sekarang ni dah turun kepada hampir kurang daripada 5%. Jadi getah ni dah jadi tak apa penting lah pada ketika ini. Dan ketika inilah kereta diperkenalkan, kereta di Amerika Syarikat diperkenalkan. Jadi 1905 ekspor kita amount lebih kurang 130 tan saja. Jadi itu lebih kurang 5% daripada rubber di seluruh dunia. Dan pada tahun 1919 ekspor rubber kita dah mengatasi seluruh dunia pada ketika tersebut. Dan pada zaman Jepun dia tak jatuh walaupun kita berlaku peperangan, tapi orang yang menerai getah still ada lah. Jadi banyaklah cerita orang Jepun datang, dia suruh kata still menerai getah, kerana kenderaan-kenderaan di Jepun pun yang pada masa itu memperkenalkan automobil ataupun kenderaan, dan semua kereta-kereta dia pun juga memerlukan rubber tersebut, getah tersebut untuk dibuat tayar, dibuat tayar. Pada tahun 1990 kita telah jatuh kerana negara-negara lain telah mula sedar mengenai kepentingan getah ini, turun kepada 25%. Dan akhir sekali export earning kita sekarang ni turun agak rendah lah, kurang daripada 4%. Jadi ini satu sejarah lah. Dan sekarang ni hanya 1% sahaja 20 century ini. Jadi apa yang saya nak beritahu dekat sini ialah dari segi sejarahnya getah memang tinggi lah dari segi ekspor earning kita. Adakah ini akan berubah dengan apa yang saya akan cerita lepas ini? Itu yang kita nak soal diri kita, kerana teknologi ini dia berubah dengan masa dan bahan yang diperlukan yang menyebabkan perubahan teknologi. Dulu rubber terkenal kerana tayar, sekarang kita nak tengok adakah rubber juga akan terkenal kerana satu teknologi baru di dalam bateri, So ini rubber contribution dia fluctuate, dan kalaulah dulu kita tengok kepada getah itu sendiri. Tetapi kalau tengok di dalam Raja ini, kita bukan saja tengok pada getah. Ini getah ini tipikal lah. Saya ingat lagi, saya masa menunggu keputusan MCE itu ataupun SPM dulu. Getah ni kami susun macam ni lah. Dah diratakan dan dia jadi panjang dan dijemur. Dan bila dijemur tu harga dia lebih tinggi lagi berbanding dengan dia basah. So getah ni pun ada sekarang ni, kalau kita lihat getah tu by itself, kita juga menjual kerusi, meja yang buat daripada getah dan juga lain-lain. Jadi industri getah ni sekarang ni dah agak besar sekarang. So tapi apa yang penting yang kita kena lihat ialah estate dah makin lama makin berkurangan kerana estate ni dia adalah di mana kita tanam dengan banyak. Contoh estate getah, tetapi kebanyakan estate getah dulu telah bertukar kepada estate kelapa sawit kerana dari segi hektar ke hektar keuntungannya lebih tinggi untuk kelapa sawit berbanding dengan getah. Jadi apabila kita buat perbandingan seperti itu, memang secara natural kita akan dapati estate akan cepat berubah. Dan perubahan yang estate buat tu adalah berdasarkan kepada
keuntungan yang mereka boleh perolehi dengan cepat, ya. Jadi bila mereka lihat, ya, apabila diperkenalkan kelapa sawit, maka banyak estate ditukarkan kepada estate getah, ya, ditukarkan kepada penanaman kelapa sawit. Yang tertinggal adalah yang kita panggil sebagai small holding, ya, ataupun penoreh biasa je lah, ataupun yang biasanya kebanyakannya di kampung-kampung. So kalau kita tengok graf ini, ya, ini semua estate, ya, ini semua estate. So kita dapati dia makin lama berkurangan, ya, berbanding dengan walaupun dari segi penoreh biasa berkurangan juga, tetapi taklah sebanyak yang berlaku pada estate. Okey, kerana kita ni lambat sikit kadang-kadang. Okey, jadi rubber production kalau kita tengok daripada tahun 2000 hingga 2020 pun juga berkurangan, ya. Ada tinggi sedikit, kemudian lepas itu dia mula menurun hingga 515,000 metrik tan, ya, berkurangan. Rubber product pada soalan yang saya katakan tadi ada banyak lah. Dan buat masa ini rubber product kita adalah terdiri daripada glove, ya, iaitu sarung tangan, especially zaman COVID-19, memang sarung tangan dipakai oleh semua orang. Jadi kita adalah pembekal dunia, ya, dalam sarung tangan ni. Dan juga boot, ya, kerana itu juga, ya, perlu digunakan, ya. So tayar agak rendah, 7.4%. Begitu juga dengan rubber thread, ya, agak rendah, 8.5, 7.4, 8.1%. Dan kebanyakannya adalah dalam rubber glove. Dan negara yang compete dengan kita adalah seperti berikut. Kalau kita tengok Thailand ni number 1 lah. Dan China pun, ya, pun banyak, 1,000 lebih, 100,000. Kita Indonesia pun banyak, Vietnam pun banyak, Indonesia, Vietnam, India pun banyak, barulah kita, ya, Malaysia. Jadi kalau tengok itulah dari segi production. Dan ekspor kita yang beli ialah China, Jerman, Finland, Iran dan juga Turki. Jadi memang rubber ni diperlukan, ya, especially untuk buat tayar, okey, dan lain lagi. So yang paling penting sekarang ni ialah rubber. Ia adalah untuk untuk glove, ya, untuk sarung tangan, ya. Dan kita dapati kalau tengok, ya, dalam daripada graf ini kita dapati dia makin meningkat, ya, buat masa ni. Saya ingat selagi COVID-19 ni ada, maka dia akan bertambah lagi lah, dia punya jumlah keperluan. Dan harga dia ini yang unik, ya. Tetapi malangnya kita dapati dia tidak memberi kesan, ya, kepada penoreh tempatan, ya. Dia tak keuntungan yang kita dapat yang banyak ni, ya. Kalau kita lihat plot keuntungan ni, profit ni, kita dapati keuntungannya diperolehi oleh pengilang-pengilang sarung tangan dan tidak turun, ya, kepada penoreh-penoreh getah. Ini satu kelemahan yang kita dapati, ya, pada kerajaan kita, iaitu hanya orang yang manufacture glove saja yang untung, tetapi penoreh-penoreh getah yang terdiri daripada masyarakat biasa, ya, dia tak mendapat keuntungan dalam hal ini. Ini perlu kita tengok semula, ya. Apakah punca dia yang menyebabkan glove dia, company ini kaya, sampai dengar cerita dia punya sahamnya melonjak, terlampau tinggi. Okey. So dari segi harganya, memang harga getah ni, saya minta maaf lah, saya ambil yang Jepun punya harga, kerana Malaysia punya dah tak penting sangat, ya. So ni Japanese per kilogram, ya. Kalau kita tengok, ya, bermula tahun dia jatuh pada tahun 2016, naik balik, turun naik, ya.
Dan pada tahun ini dijangkakan harga dia sebanyak ini saja. Itu agak rendah lah kalau kita banding dengan kelapa sawit. Kelapa sawit banyak jumlah tinggi harga dia. Okey, jadi kerana itu estate berubah daripada estate getah kepada estate kelapa sawit. Okey, so cuma itulah bila kita buat penerokaan getah ke ataupun kelapa sawit, dia akan menyebabkan kita melakukan apa yang kita panggil sebagai deforestation, iaitu kita terpaksa menebang pokok dalam hutan. Dan didapati bahawa Malaysia adalah penebang pokok yang paling tinggi sekali di dunia. Penebang pokok hutan yang paling tinggi sekali di dunia. Tetapi mereka lupa kadang-kadang jumlah hutan yang kita ada berbanding dengan negara-negara lain mereka hampir kosong. Hampir kosong. Jadi kalau kita tengok walaupun coverage coverage hutan kita adalah sampai kalau dari segi permanent reserve forest kita ada 90%. Maknanya hutan kita masih banyak lagi. Tetapi bagi tujuan pembangunan, terutama untuk menghasilkan cukup wang bagi pembangunan negara, maka kita perlu menebang forest ini, forest ini untuk sebagai contoh tanaman kelapa sawit, tanaman lain. So bagi saya kita masih banyak hutan walaupun ramai orang marah lah kerana kita dah menebang pokok-pokok hutan ini. Cuma bagi saya yang kadang-kadang attend conference di peringkat antarabangsa, saya kata mana hutan you? Kalau orang British menyoal kita, saya akan tanya tu mana hutan you? Hutan dia dah tak ada, dah tinggal 30% saja. Begitu juga dengan negara-negara lain di Amerika dan di Eropah, hutan-hutan mereka tak ada lebih daripada 40%. Dan mereka nak tegur kita yang masih lagi mempunyai 80% hutan. Jadi kalau nak tegur, saya kata you dapat 80%, you tegur kami. Dan tak apa, kami tegur you, yes boleh, kerana you dah terlalu sikit. Okay, so ini adalah isu yang memang agak berat lah. I think yang paling terasa ialah kelapa sawit, walaupun kita tak bincang kelapa sawit di sini, tetapi banyaklah menjadi masalah. Walaupun yang menentang itu adalah soya bean, soya bean pun juga menebang hutan juga. Okey, kesannya ialah pada harimau lah. Banyak diceritakan mengenai harimau ni sekarang ni. Jadi jumlah harimau dah makin berkurangan. Ada yang kata harimau suka ditebang kerana dia bebas untuk bergerak. Yang itu tak betul sebenarnya. Tak ada siapa yang binatang yang suka kalau tak ada hutan. Hutan itu adalah satu kenikmatan bagi mereka. Bukannya kerana ditebang mereka suka. Tak ada. Itu adalah untuk keperluan kita saja. Tak tahulah siapa yang buat joke itu. Saya pun heran lah. Kita pun percaya. Ada pula. Lepas tu dia kata pelanduk lagi takut kerana senang dia rimau nak tengok. Benda macam tu. Aduh, tak betul itu. Itu tak tahu mana pemikiran siapa tu. Nampak sangat kut-angkut kebodohannya. Minta maaf lah. So, dalam sirah kita dapati angkutan ni memang telah menjadi penting lah sebab kita ketahui. Nabi Adam alaihi salam sendiri turun daripada syurga ke bumi. Begitu juga Nabi Ibrahim diangkut daripada api yang boleh membakar kepada tempat yang tak ada boleh membakar. Begitu juga Nabi Nuh dengan kapalnya. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman yang menggunakan jet engine. Cara dia describe dalam Al-Quran itu seakan-akan itu adalah jet engine. Dia menggunakan angin, dia boleh travel dalam masa sebulan tu seminggu saja. Itu adalah bila kita tengok konsep itu dalam kita sebagai ahli saintis, ini cerita jet engine. Memang cerita the jet engine. So masa Nabi Sulaiman lagi dah ada jet engine. Nabi Isa sebenarnya kita ketahui dia telah tidak digantung, tidak disalib, tetapi dibawa ke langit.
Dan Nabi Muhammad sendiri yang famous sekali sallallahu alaihi wasallam, dia naik Isra' dan Mi'raj ya. Dan paling unik dalam semua ini adalah Nabi Sulaiman. Dia ada satu capability yang telah kurniakan kepadanya. Dia boleh berubah daripada satu bahan tegar kepada cahaya ya, dalam bentuk cahaya. Jadi ini keunikan yang ada pada Nabi Sulaiman. Jadi bila dia ada kebolehan itu, dia boleh pergi kepada dua alam. Dari segi alam dunia yang mengikut fizik klasik, kepada alam cahaya, iaitu alam yang tidak boleh dialami oleh 5 panca indera manusia, dan selalunya kita namakan itu sebagai alam gaib. Jadi bagaimana dilakukan ini ya, kita sebagai ahli fizik tahulah, iaitu menggunakan annihilation ya, matter dengan antimatter. Yang ini pun kita dah boleh lakukan dalam amal, dan memang terbukti ya perkara ini berlaku ya. Jadi keunikan Nabi Sulaiman alaihi salam, kalau kita bukannya buat di makmal fizik saja, dia boleh buat diri dia sendiri. Jadi dia adalah satu makhluk bahan tegar. Dia ditakuti oleh makhluk cahaya. Sebagai contoh, makhluk cahaya adalah jin. Jin takut dengan dia dan mengikut perintah dia. Dan dia faham dan boleh bertutur kata dengan makhluk cahaya, iaitu jin, burung, serangga dan binatang. Itu adalah kelebihan yang Allah beri pada Nabi Sulaiman AS. Di mana dia dapat ni adalah warisan daripada bapa dia, iaitu Nabi Daud AS. So memang angkutan ni ada dalam Al-Quran ya. Contohnya angkutan bumi ya, iaitu sama ada dia mati atau hidup, dan ke darat atau ke laut ataupun ke udara ya. Paling famous sekali ialah cerita singgasana Ratu Balqis ya, iaitu dipindahkan daripada Yemen pergi ke Batu Maqdis. So, kalau fizik kita nak cerita, ini adalah teknik entanglement. Sekarang lah fizik kita sekarang, zaman itu tak tahu macam mana dia boleh angkut Ratu Balqis punya singgasana. Dan untuk ke angkasa, angkutan ke angkasa, I think yang paling famous bagi kita ialah apa yang berlaku kepada Rasulullah ya, walaupun ada prep yang dilakukan, iaitu dibelah dada dia supaya pembersihan ya dilakukan, dan kemudian dia akan naik Burak dan lakulah Mi'raj ya. So ini pun semua adalah angkutan ya, disebut dalam Al-Quran. Dan Allah juga beritahu kepada kita ya, dia menciptakan kuda, bagal dan keledai supaya kita tunggang dia dan menjadi perhiasan. Jadi ada juga yang Allah cipta yang kita tak ketahui, sebagai contoh Burak mana kita tak tahu apa mana ya, walaupun descriptionnya saya telah bincang dahulu, ialah seakan-akan ianya adalah kapal angkasa ya, kapal angkasa. Dan juga Allah juga menyebutkan bahawa kapal ni yang penuh muatan, ini cerita Nabi Nuh ya, di mana diangkut dari satu tempat ke satu tempat lain. Dan apa yang saya sebut tadi ialah Nabi Sulaiman, dia mengalirkan, dia perjalanannya dalam satu hari, perjalanan dalam sebulan. Itu adalah jet engine, dan dia juga boleh cairkan tembaga. Jadi ini adalah kelebihannya, dan jin pula bekerja dengannya. Jadi menunjukkan kekuatan Nabi Sulaiman tersebut. Jadi gerakan jasad dari cahaya versus jasad bahan di bawah perintah jasad bahan, ini semua berlaku di dunia ya. Kita lihat daripada paling famous cerita nak angkat singgasana Balqis tersebut ya. Jin Ifrit ialah daripada cahaya ya. Dia kata dia boleh angkat singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman bangun alaihi salam bangun. Tetapi ada seorang yang berilmu, dia seorang ahli kitab. Maknanya dia adalah manusia ataupun dia adalah manusia tegar ya. Maknanya dia pepejal ya, satu pepejal. And yet dia kata sebelum Nabi Sulaiman alaihi salam membuka matanya, maknanya dia kedip mata dia, tutup mata, dia buka, singgasana tu dah ada kat situ. Tengoklah kekuatan ataupun ilmu tu, kekuatan ilmu. Tapi kita sampai sekarang tak jumpa lagi macam mana dia buat tu. Walaupun dari segi fiziknya kita tahu ini adalah termasuk dalam proses entanglement, tetapi bagaimana nak buat dengan hanya duduk depan Nabi Sulaiman alaihi salam dan buat perkara itu berlaku, itu kita tak ada ilmu lagi. Itulah dia kelebihan zaman dahulu ya, bahawa
sains pada zaman dahulu adalah canggih ya, dan boleh melakukan proses angkutan ini dengan mudah. Jadi just nak bagikan kita an idea apa jauh di antara Yemen di mana terletaknya singgahsana Balqis ini ke Palestin ya, distance tu lebih kurang 2000 km. Cuba imagine ya, sebelum Nabi Sulaiman alaihi salam buka mata dia, singgahsana tu dah ada kat situ. Itulah the power of apa orang kata ilmu ya, ilmu yang ada ya. Tapi tak apalah, kita bukan nak bincang pasal itu hari ini. Okey. So kalau buat analisa, memanglah agak saya tak nak discuss ni kerana saya dah discusskan dulu. So ada juga angkasa ya, disebutkan juga mengenai penggunaan kekuatan ya, di mana kekuatan itu mungkin dalam bentuk jet, bukan dalam bentuk jet. Jet bukan kekuatan. Jet adalah berasaskan kepada tojahan cahaya, berbanding dengan kekuatan ini ialah roket ya. Roket dia menggunakan kekuatan. Jadi kalau nak naik ke langit, maka kita kena guna kekuatan, tak boleh guna jet. Ini sebagai ahli fizik kita tahulah perkara ni. Tapi bila baca surah Ar-Rahman, bila kita tak relate dengan fizik, maka kita tak nampak. Begitu juga ya, diceritakan untuk pergi ke bulan, maka kita kena bertingkat-tingkat ya, walaupun ulama mufassir mengatakan yang dikatakan bertingkat-tingkat itu ialah keadaan bulan berubah ya, daripada kecil sampai dia jadi besar. Tetapi saya sebagai ahli saintis, bila saya nak tafsir ayat ini ataupun tadabbur ayat ini, saya kata ialah untuk naik ke bulan kita kena melalui tingkat bertingkat. Kalau kita perhatikan, betul atau tidak? Kalau Apollo ni nak pergi ke bulan, mula-mula dia gunakan roket. Dia naik satu tempat, kemudian dia buangkan roket itu. Kemudian dia duduk dalam kapsul dia. Kapsul dia tu akan mengeluarkan daya lagi untuk dia naik turun sampai ke bulan. Jadi nampak dia bertingkat-tingkat, dia berubah dari satu tempat ke satu tempat, satu fasa ke satu fasa yang lain tu sampai ke bulan. Jadi kita dapati ini berpadanan dengan ayat ini. Wal qamari iza tasaq latarkabun tabaqan an tabaq. Jadi memang dia berperingkat-peringkat, tingkat bertingkat. Okay. So I think paling klasik bagi kita ialah apa yang berlakukan dalam proses Isra' dan Mi'raj. Again saya tak nak terbincang mengenai ini. Dan kalau tengok apa yang berlaku ialah berlakunya angkutan ya, daripada Masjid Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kalaulah normal dia 3 minggu sampai 4 minggu kalau naik unta, dia dilakukan setengah malam je. Kemudian Rasulullah dia naik ke atas Burak terus ke Siratul Muntaha dalam sebelah malam saja. Jadi menunjukkan kekuatan angkutan tersebut. Okey. So, tapi dalam transport kita ya, yang tidak berkait dengan apa yang ada dalam Quran itu, kita dapati memang kita improve ya, daripada mula-mula naik kuda, kemudian bertukar, berbuat enjin, dan begitu juga di angkasa ya, mula kita boleh terbang sedikit, gliding, dan kita berbuat enjin dan seterusnya ya. Begitu juga dekat laut ya, kita mula dengan kapal yang simple, jadi kapal yang kompleks dan seterusnya kepada kapal yang lebih baik lagi. So memang itulah dia transportation history kita. Tapi sekarang saya nak menumpuk kepada kereta ya, pada kereta. Iaitu transportation di atas muka bumi ya, angkutan di atas muka bumi. So mula-mula dulu kita mula dengan steam ya, menggunakan steam. Dan kita pada 1801, kemudian sehingga sekarang lah masih lagi menggunakan internal combustion engine. Internal combustion engine ni simple aja sebenarnya. Kita bakar minyak, maka dia akan menyebabkan kereta itu berjalan. Ya, kita bakar minyak, maka kereta itu akan berjalan. Dan kemudian ya, pada baru-baru ini 1997, maka kita menggunakan elektrik, ya, kereta elektrik. Ya. Dan kereta elektrik ni pula ada beberapa jenis, ya, bergantung kepada yang mana pilihan kita. Sama ada kita nak memilih sebagai electric car, yang ini kita akan tumpu nanti, electric car,
Ataupun kita nak hybrid, iaitu kombinasi di antara elektrika dengan combustion engine, ataupun kita nak menggunakan hidrogen, ya. Kita ada seorang sahabat kita iaitu Profesor Wan, dia melakukan kajian dalam hidrogen punya teknologi. Ataupun kita boleh guna solar, ya, yang dibuat oleh Dr. Sazali, ya, sahabat kita Sazali. Jadi bergantung yang mana, tapi hari ini saya akan tumpukan kepada electric car ni. Jadi electric car ni juga history dia dah mula lama lah. Bermula daripada tahun 1899 sehinggalah sekarang, ya, dah banyak lah versi-versi dia. Versi-versi dia electric car ni. Okay. Jadi apakah yang menyebabkan topik ini, ya? Baru kita nak masuk dalam dari topik kita. Ia bermula apabila Tesla, ya. Tesla adalah satu syarikat yang decide untuk menjual kereta elektrik saja. Dia tak nak jual kereta lain. Jadi Tesla ni dia decide bahawa dia nak menggunakan satu jenis bateri yang dinamakan lithium ion battery. Dan dia akan tumpukan bukannya kepada lithium ion itu, tetapi ada lagi satu jenis lithium yang menggunakan lithium juga, iaitu lithium iron phosphate, ya, LFP. Dalam lithium ion, kita menggunakan satu dimensi, ya, sebagai memisahkan di antara dua elektrod, ya. Tetapi bila kita menggunakan lithium iron phosphate, kita akan menggunakan 3 dimensi. Jadi maknanya dia lebih lebar, ya, dari segi pemindahan ion tersebut untuk memberikan kita kapasiti yang lebih tinggi, ya, kepada output elektrik tersebut. Jadi itu dia unik dia, ya. Dan disebabkan oleh kita menggunakan pemisah yang menggunakan 3D, maka kita boleh cas lithium ion ni kepada sehingga 2000 hingga 3000 kali. Jadi itu adalah jumlah yang banyak lah yang boleh kita caskan bateri tersebut. Jadi apa mana yang kereta Tesla ni, itulah dia yang gambar tu, memang cantik lah. Kereta Tesla ni memang selalu dia suka design bentuk dia tu, semua orang suka nak beli lah. Semua orang suka nak beli, ya, kerana design dia cantik sekali. So, bagaimana kereta Tesla ni berfungsi? Dia quite simple saja. Iaitu dia ada enjin, dia ada bateri, ya, dan enjin dan bateri itu disambungkan di antara satu sama lain. Dan bagi setiap roda itu, ya, dia akan enjin itu dia akan memusing satu roda, dia pusing satu roda dan pusing juga yang belakang roda 2. Jadi dia menggunakan all wheel drive, apa yang kita panggil sebagai all wheel drive. Tetapi bagi kita yang dah lama, ya, kita tahu ini semua adalah biasalah, ya, iaitu 4-wheel drive, ya. Istilah yang kita guna dulu-dulu ialah 4-wheel drive. Maknanya keempat-empat tayar itu berjalan dengan sendiri, ya, berjalan dengan sendiri dan mempunyai 2 motor. Motor depan untuk tayar depan, motor belakang untuk tayar belakang. Okay, so itu dia konsep dia, ya, iaitu individual wheel drive, ya, IWD. Nak disebut kadang-kadang short form dia. Okey, itu dia kereta Tesla yang cantik ni. Okey. Okey. So, apa dia primary component of electric car, ya, sebagai contoh Tesla tadi, ya. Yang ini yang kita nak tumpukan sekarang, ya, pada malam ini. Iaitu dia hanya 3 saja. Iaitu yang pertama ialah electric engine, kedua motor controller dan nombor 3 bateri. Jadi tak banyak lah. Electric engine, siapa yang tak tahu, ya? Kita dalam makmal pun kita nak buat electric engine dekat makmal fizik. Semua orang makmal tahun 1 engine yang mula kita jalankan ada electric engine. Motor controller tak ada apalah, kita paling senang kali kita on dengan off jet elektrik dia tu, maka dia akan mengalir lah. Dan bateri ialah di mana datangnya punca elektrik tersebut. Okey. Contoh dia gambar ni lah. Ni gambar dia jadi kompleks sikit lah. Kita tengok kita ada bateri, kita ada motor, kita akan ada controller, ya, power electronics dia. Jadi kalau kita nak tengok dalam bentuk kereta biasa, itulah dia
lithium ion battery kita, dan controller, and then engine, yang menyebabkan motor engine dia tu, untuk menyebabkan tayar itu berpusing. Jadi itu dia simple dia ya. So kalau nak tengok apa mana simple ya, ini dia simple dia. Ya, ni rajah ini, kalau tengok ini bateri, ini tempat kita tekan kereta, macam kereta biasa lah kita tekan ni. Jadi apa yang dilakukan kalau nak ikut simplify dia, bila kita tekan, maka arus akan mengalir. Jadi arus akan mengalir, maka motor itu akan berpusing. Ya, ada north dan south ini, ya, daripada prinsip motor ya, simple saja prinsip motor ya. Jadi dia on, dia alih arus, ya, dia mengalir. So ini dia caranya. Ini bateri. So bateri itu akan hantar kepada motor, dan motor itu akan menyebabkan enjin kereta itu berpusing. Very simple concept. Dan sepatutnya kalau kita guna yang ni sekarang ni, mekanik pun tak perlu banyak problem ya, kerana simple sangat. Dia punya perjalanan itu. And satu lagi kelebihan ialah, bagi contohlah ini kalau kita nak gunakan untuk rumah ke apa semua, pada siang hari kita chargekan bateri, dan kemudian pada malam hari kita guna daripada bateri tersebut. Dan bagi siapa yang tak tahu lagi ya, siapa yang menggunakan bateri, ini tipikal lah bateri yang kita selalu guna. Macam mana kita nak tahu ya bateri ni elok ke tak elok? Kita hanya letak aja benda itu berdiri. Kalaulah bateri itu masih lagi bagus, dia boleh berdiri. Tapi kalau kita jatuhkan, letak macam ni lah, kita angkat, kita letak ke bawah, kalau dia jatuh macam ni, mana kita tahu bateri tu dah habis. Itu simple dia. Tak payahlah nak pergi cari lampu ke torchlight ke untuk cek ada ke bateri ke tak ada. Sekurang-kurangnya kalau apa-apa pun tak faham dalam apa yang saya bentangkan ni, sekurang-kurangnya ya Allah boleh carilah bateri yang okey kan, tak okey. Yang simple saja. Okay, so ini adalah lithium ion battery ya. Kalau tengok prinsip dia simple, iaitu ion itu akan mengalir dan dia akan charge, dan dia akan discharge apabila dia mengalir the other way around. So dia akan mengalir satu arah dan patah balik pada arah yang lagi satu. Kat tengah tu ada separator ya. Ini adalah yang memastikan ya, supaya dia tidak apa orang kata bahagian sini dan sini tak ada itu. So dia akan melalui lepas separator dan patah balik, dan seterusnya lah dia dapat aliran arus. Nanti saya akan cerita lebih lanjut lagi. So dari segi bateri ini, ya, sebenarnya ada banyak bateri ya. Bateri yang paling famous sekali adalah lead acid battery ya, yang kita dapati dekat kereta kita, dekat motor. Itu adalah lead acid battery. Dan cycle dia paling banyak adalah 1000. Dan berapa charge yang kita boleh pakai hanya 50% saja. So dia efisiensi dia agak rendah lah. So low lifespan ya. Dan yang kedua yang lebih baik daripada lead acid battery ni adalah lithium ion battery. Dia boleh charge sampai 1200. Tapi yang unik dia berbanding dengan lead acid battery ni, lead acid battery dia hanya pakai 50%. Tetapi lithium ion battery kita boleh pakai sampai 80% ya, 80%. Jadi dari situ kecekapan kita pun tinggi, dan kita mencapai energy density pun lebih tinggi. Kalau kat sini cuma 30, ini sampai 100. Okey, nampak tak? So lain-lain itu macam redox, sodium sulfur battery, pump hydro storage dan lain lagi adalah bateri-bateri yang lain yang boleh juga kita gunakan. Cuma kebanyakannya masih tak jelas dari segi depth of discharge. Kerana tak perlu ya kita ambil kira yang itu. Tapi kalau pump hydro storage tak buat jadi kereta, susah lah. Nak pump kat mana? Jadi itu masalah lah. So selalunya dia stuck dekat sini lah, antara dua ini. Okay. So lithium ion battery. Lithium ion battery ni dia is a rechargeable battery. Maknanya satu bateri yang boleh kita charge semula. Dia konsep dia simple je. Lithium ion akan bergerak daripada negative electrode melalui electrolyte ke positive electrode. Jadi itu dia proses dia. Dan dia akan patah balik. Jadi ini dia rajah dia. Kalau nak tengok, ini gambar lithium. Kat mana kita cari lithium ion battery ni? Dalam kebanyakan kita punya
handphone memang ada ni lithium battery ni. Dia lepeh saja. Dia lepeh saja ni. Dan proses dia macam saya kata tadi, dia lithium tu akan pergi positif, negatif. Okay, jadi gambar dia simple je, lithium. Very thin saja. Okay. Ni, how safe is lithium ion battery? Kerana banyak orang cerita lithium ion battery ni boleh meletup. Jadi, ini adalah satu perkara yang kita kena faham dari segi lithium ion battery ni. Dia memang boleh terbakar dan boleh meletup. Memang ini satu masalah. Mengapa yang dia boleh jadi macam tu? Kerana dia mengeluarkan tenaga yang tinggi. Dia punya high capacity tu. Kerana dia high capacity. Bila dia high capacity, kalaulah kita tak berhati-hati, dia akan meletup. Dia akan meletup. Dia seakan-akan kita mengambil satu bekas yang tekanan dia tinggi, dan kalaulah kita tak hati-hati, kita tekanan tu kita bubuh terlampau tinggi sangat, dia akan meletup, dia akan pecah benda tu. Lithium ion battery dia lebih kurang macam tu lah dari segi konsep dia. Jadi dua elektrod tersebut dia akan bagi positive charge, kemudian negative charge dan patah balik. Dekat tengah dia tu biasanya adalah separator yang memisahkan di antara positive charge dengan negative charge. Tapi masalahnya separator ni kadang-kadang terlampau nipis, dan apabila terlampau nipis dia akan menyebabkan dua elektrod itu bersentuhan. Bila dia bersentuhan dia akan meletup lah. Dia akan meletup. Jadi ini adalah kita dapati juga kelebihan lithium ion battery ini. Tetapi bila plastik yang memisahkan antara positif dan negatif itu pula juga akan menyebabkan dia menjadi masalah. Sama juga untuk semua bateri selalunya untuk, tapi bila kita nak pakai untuk laptop macam saya pakai sekarang ni, dia perlu banyak lagi. Tapi kalau untuk kereta mungkin kita perlu lagi banyak, kartuj sel perlu digunakan. So macam mana dia meletup? The very thing that make lithium battery so useful is they give ada kemungkinan dia untuk meletup. Jadi oleh kerana dia adalah storing energy. Jadi kalau kita store energy itu perlahan, tak ada masalah. Tapi kalaulah kita store tanpa laju, maka dia akan meletup. Kerana dia tak boleh, dia tahan. Dan ini adalah berpunca daripada short circuit elektrod positif dan negatif. Iaitu apabila pembeza atau separator itu fail, gagal. Jadi kita akan berlaku short circuit, dan short circuit itu akan menyebabkan dia meletup. So ada beberapa reason lah mengapa separator itu fail kadang-kadang. Kerana bad design, kerana terlampau nipis, dan apabila dia terlampau nipis, maka dia akan mudah untuk meletup. External factor, katakan kerana panas dekat luar ataupun kita terlanggar ke bateri tersebut, maka dia kemik. Maka kalaulah kemik itu terkena dekat separator, maka again dia akan menyebabkan dia meletup. Dan charge problem lah. Kerana badly or poorly insulated charger akan juga menyebabkan bateri itu, lithium bateri itu meletup lah, gagal juga. Okay. So, thermal runaway ialah satu lagi, yang ini terutama bagi kenderaan yang mempunyai banyak sel. Jadi bila banyak sel ni, bagi lithium ion ni, kalau satu aja rosak, yang lain semua tak boleh pakai. Jadi ini masalah dia dalam lithium ion battery ni. Walaupun dia kalau banyak tu dia menggandakan jumlah tenaga yang boleh diberikan. So sekarang ni kebanyakannya menggunakan liquid, electrolytes. So cadangan ialah kita mentukar dia dan jadikan dia kepada solid state. Kalau bila solid state dia lebih selamat, terutama bagi kenderaan vehicle, bagi automobil ataupun untuk angkutan. Kita lebih suka kalau boleh dia dalam bentuk solid state, jadi dia lebih selamat. Cuma bila dia bentuk solid state ni, ion tadi dia tak boleh bergerak dengan cepat. Dia tak boleh bergerak dengan cepat. Dan apabila dia tak bergerak dengan cepat, maka dia akan membekalkan tenaga yang berkurangan. Jadi sekarang ni, baru-baru ni ada satu kajian yang dilakukan
Dan didapati bahawa kalaulah kita menggunakan a special compound, dan yang interestingnya special compound ni dia adalah apa nama dalam contoh ni diberikan bagaimana rupa dia. Dia compound ni dia tak solid, ya, dia tak solid. Jadi ada lithium anode dengan cathode. Jadi ion itu akan masuk ke dalam bahan ini, bahan yang unik ini, dan dia akan macam ada terowong dalamnya untuk bergerak. Jadi terowong itu akan mengawal daripada ion-ion itu menjadi terlampau cepat, ya, terlampau cepat. So kita dapati bahan yang boleh buat yang ini ialah rubber. Dan itu ialah rubber yang dapatkan kampung-kampung kita. Jadi sekarang ni kalaulah rubber ni betul-betul boleh buat yang ni, kerana rubber ni boleh membentuk 3D structure, ya. Tadi ingat tak saya kata kalaulah boleh kita dapat dalam bentuk 3D structure, dia akan lebih power lagi, ya, dari segi amount kuasa. Dan sekarang ni kita dapati 3D structure itu juga dapat membantu kita memastikan ion-ion itu tidak terlampau apa orang kata laju, ya. Walaupun kalaupun laju pun dia terkawal kerana struktur dia dalam bentuk 3D. Sebagai contoh seperti berikut. Jadi kalau dia laju sangat, dia tak boleh masuk lah kerana lubang tu tak boleh masuk. Tapi bila dia dia boleh masuk celah lubang tu. Kalau ketepatan laju dia. Jadi dengan itu secara tak langsung kita boleh charge dia dengan lebih tinggi lagi. Inilah kelebihan rubber, ya, menggunakan rubber. Kajian ini dibuatkan oleh beberapa orang daripada Korea, daripada Korea, dan bagi siapa yang berminat, ya, dia publish dalam Nature baru-baru ni pada tahun 2022, baru ni lah. Jadi bila saya baca artikel ni saya kata wow, ini adalah kemungkinan masa depan, ya, bagi kita industri rubber kita di Malaysia. Okay? Tapi itulah dekat Korea mana ada pokok getah. Tetapi itulah mereka membuat kajian, ya, dalam hal ini. Kita tak buat kajian walaupun kita ada pokok getah. So novel 3D design ni ialah menggunakan 3 dimensi. Maka kita dapat prosesnya agak simple, iaitu kita gunakan polymerization yang at low temperature, dan dengan itu secara tak langsung dia akan prevent, ya, lithium dendrite, ya, iaitu pembentukan lithium dendrite yang menyebabkan shorting tersebut. Jadi dengan itu kita dapat a better ionic conductivity. So ada banyak cara lah untuk kita buat, ya. Bermula daripada silicon, kita boleh buat bentuk-bentuk yang berbeza-beza, ya. Yang ini masa saya masih jadi pensyarah dulu, kami buat ini untuk kristal 3 dimensi, ya, 3 dimensi ni kristal. Okay. So kemungkinan nak buat tu dah ada lah. Ini dia contoh dia, kristal embedded, dia buat cathode dengan anode, dan dia dapati struktur yang sebenarnya yang saya telah lukis tadi. Jadi dengan itu, ya, kita boleh buat ion, ya, solid state ion battery, dan kita dapati ianya akan dapat mengeluarkan keputusan yang baik. So apa dia bahan rubber ni? Kerana macam mana kita nak tengok, kerana rubber yang kita setahu kita, ya, dia tak boleh suhu dia lebih daripada 85 darjah centigrade. Ya, kalau lebih itu dia akan cair, tahu. Dan kita dapati bahawa ada juga synthetic rubber, iaitu rubber yang kita bubuh unsur-unsur lain dalamnya, dia boleh tahan sampai 300 darjah centigrade. Itu adalah suhu yang agak tinggi lah. Untuk kenderaan elektrik, ini adalah suhu yang tinggi. Jadi kita dapati, ya, ini bersesuaian untuk silikon, ya. Silikon, ya, SILICONE, ya. Maknanya adanya silikon, ya, di dalam rubber. Dan kita tahu, ya, rubber tu boleh dapat katakan dekat kampung kita. Silikon ni ialah pada dasarnya adalah pasir. So kalau kita campur pasir dengan silikon, maka kita akan dapat silikon. Nama dia silikon. Jadi kat Malaysia ni pasir banyak, rubber pun banyak. Jadi nak buat tak susah lah, boleh buat. Okey. Tapi ada lagi satu masalah, ini baru discover, baru sangat ni, ya. Saya pun tak bubuh dia punya rujukan, ya.
tahun 2022 ni juga baru dikeluarkan, bahawa selain daripada uh, apa nama ion-ion itu menyebabkan shorting ya, kita dapati juga elektrod yang ada itu pun juga akan degrade ya, kalaulah kita apa nama lithium ion itu bergerak terlampau laju ya, terlampau laju. Dan apabila dia degrade, again dia akan menyebabkan shorting ya, buatkan shorting. So yang ini adalah yang terbaru yang dibuat masa ini. So kajian masih diteruskan ya dalam hal mengurangkan degradation ini yang boleh menyebabkan dia ion bateri itu meletup ya. So kita harap ya bahawa perkara ini akan berjalan dengan baik ya. Kalau kita tengok modeling ya, maka sekarang ini kos untuk satu sel ialah lebih di antara 230 hingga 400 dolar ya bagi setiap kilowatt jam. Jadi dengan separator yang rubber yang murah ya, maka hopefully harga dia akan turun lah. Itu harapan kita. Dan kalaulah ini berlaku, maka kos bateri itu akan turun dan dia akan benefit ya kita sebagai sebuah negara lah. Jadi kos sel itu akan turun sampai apa kata bergantung kepada ketebalan separator ya di antara elektrod ion tersebut. Okay. So why electric vehicle ada future ya? Kerana kita dapati sekarang ni kita ada banyak kenderaan ya, memang banyak ya di atas negara kita pun banyak kenderaan. Dan mereka ini adalah apa kata create masalah dari segi environment. Kerana mereka mengeluarkan carbon dioxide dan juga nitrous oxide ya. Tapi electric car dari segi apa kata pengeluaran ni agak adalah, tetapi tak banyak. Jadi kalaulah perkara ini dapat diperkenalkan ya, dan perkara ini memang dicadangkan oleh semua negara, maka kita akan dapati bahawa jumlah pengeluaran CO2 dan juga carbon dan NO apa semua akan berkurangan. Dan kalaulah dulu hanya beberapa company saja, sekarang kita dapati dah banyak company lah mengeluarkan kereta elektrik ini, Volkswagen, Porsche, Volvo, Audi dan lain-lain lagi ya. Termasuk juga Mercedes ya, dah mengeluarkan kereta elektrik ini, dan kita harap dia akan menjadi satu perkara realiti ya, dan semua kereta ditukar kepada kereta elektrik. So I think itu saja. Selain daripada itu ya, teknologi yang saya sebutkan tadi boleh digunakan juga sebagai smart glass ya. Mana smart glass ni, kalau tengok tu kereta tu mula-mula bila dia tak on, dia akan menjadi gelap, dan apabila dia on dia boleh jadi transparent. Dia teknologi dia sama saja. Dia hanya dengan membiarkan cahaya itu masuk dan keluar. Ini nama dia smart glass. Ini cerita lain pula lah, nanti satu masa mungkin saya akan bincang di smart glass ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof di atas perkongsian berkaitan dengan kenderaan elektrik ni, yang saya rasakan tajuk ini yang sangat-sangat menarik, dan saya nampak kelebihan dan kebaikan, dan juga kebaikan untuk negara kita lah, untuk ekonomi negara kita dan juga alam sekitar kita, maupun di Malaysia dan di luar negara dan seluruh dunia. Jadi saya buka kepada sesiapa saja yang ingin bertanyakan soalan, boleh ajukan. Ada siapa ingin tanyakan soalan? Atau ada sesiapa yang ingin berkongsi? Ke Prof Muhammad Hassan ataupun Dr. Farida, Cik Talha. Kena unmute ya kalau nak cakap. Tanpa kata tidak boleh tulis dalam chat ya.
Saya buka lagi, ada soalan yang ingin ditanyakan? Kak Fatin, Cik Abdul Muttalib atau Cik Muhammad Izzat, Puan Amal Ilyas, ada yang ingin tanya? Ya, terima kasih. Jadi saya rasa tiada soalan yang diberikan, rasanya Prof. Baik. New information share yang bateri tadi daripada Dr. Faridah. Baik. Terima kasih. Baik, saya rasa tiada soalan berkaitan dengan tajuk yang diberikan pada hari ini ataupun tiada perkongsian. Jadi saya tutup. Sebelum saya menutup usrah kita pada hari ini, saya ingin buat pengumuman. Seperti biasa pada hari Ahad malam Isnin kita akan adakan usrah Nadawa Ilmuwan Abim Kluster Sains Pembangunan dan Mapan pada waktu yang sama di platform yang sama dengan tajuk yang berbeza. Jadi kalau ingin tahu apa tajuk yang akan dibincangkan pada minggu hadapan, nantikan dan sama-sama kita tunggu. Jadi saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.